Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Mana saat ni? Kerja kot? Bagawi ya? Tak apa. Jadi tuan-tuan, kita lagi kita ada doa selamat jadi kita agak-agak nak dekat isyak tu, kita terus dengan doa selamat lah. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana? Ke surat 17. Nombor apa? Masalah yang ke 15. Jadi masalah yang ke 15. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama kita doa lah, mudah-mudahan negara kita selamat dan dunia ni aman lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berita sekarang ni, kita diambang perang dunia yang ketiga. Hampir berlaku dan agak menakutkan. Kita tengok semua tak mau mengalah. Rusia tak mau mengalah, NATO, Amerika tak nak mengalah. Jadi kemungkinan untuk perang dunia ketiga itu sangatlah tinggi. Dan dulu 1938 kan, jadi perang dunia yang kedua, kita pun terlibat. Puncanya sebab kita masa perang dunia yang ketiga tu, tanah kita diduduki oleh Britain. Dan Britain ni bersama dengan tentera berikat. Maka Jepun datang tawan tanah Melayu, kerana tanah Melayu berada di bawah kedudukan tentera berikat. Tu Jepun tawan sampai ke Singapura. Kita yang tak tahu apa pun kita kena tuan-tuan. Dan ni kalau jadi perang dunia yang ketiga, maka pakat tembak nuklear tuan-tuan. Ini sangatlah menakutkan. Dan kita nak buat macam mana benda tu mesti berlaku. Cuma tak tahulah bila. Tapi nampak gaya tu ke arah tu lah tuan-tuan. Setakat yang saya tengok ni lah. Setakat yang saya tengok. Nak sebut mana salah mana betul, mereka punya urusan lah tuan-tuan. Saya panjang, saya boleh je sebut yang saya baca cerita mereka ni. Tapi gitulah, dua-dua tak nak mengalah. Jadi tuan-tuan kena tahu, Rusia ada 6,850 nuklear yang boleh digunakan bila-bila dia nak tembak. Amerika pun ada 6,450, China pun banyak. Jadi perang dunia yang ketiga ni semua pakat tembak nuklear. Nuklear ni kalau jatuh di Kuala Lumpur, mati berjuta tuan-tuan. Sangat kuat. Dia bukan macam dulu, zaman Jepun dulu kan, Hiroshima dengan Nagasaki tu tak kuat. Nuklear sekarang ni beratus-ratus kali ganda lebih kuat daripada hak dulu. Dia lebih canggih lagi dan lebih kuat. Hidrogen dengan bom hidrogennya. Jadi saya duk tengok berita, tengok YouTube, tengok Facebook, dalam hati ni risau lah. Risau kok jadi perang dunia yang ketiga. Dan bila jadi perang dunia yang ketiga, adakah kita terkesan? Memang kita terkesan. Sebab bila ekonomi dunia jatuh, ekonomi kita juga akan jatuh. Sebab siapa nak beli barang kita? Betul tak? Kita juga berurusan dengan Ukraine. Ukraine dengan Rusia yang perang lah ni, mereka adalah pengeluar gandum yang nombor 1 dunia, Ukraine dan Rusia. Dan kita pun ada perdagangan dengan Ukraine 2 bilion. Banyak tu 2 bilion. Dan Ukraine pula diserang tuan-tuan. Jadi kalau runtuh je ekonomi dunia, maka runtuh jugalah ekonomi seluruh dunia tuan-tuan. Kalau jadi perang dunia, China juga akan terlibat. Betul tak? China akan terlibat.
Korea Utara juga akan terlibat. Yalah, dia mesti dia tolong geng dia kan, Rusia dengan China dan Korea Utara. Maka jadilah perang yang kita tak sanggup tengok lah tuan-tuan. Akan mati. Dulu masa perang dunia yang kedua pun mati 86 juta. 86 juta tuan-tuan. Lagi ramai pada rakyat Malaysia lagi. Mati masa perang dunia yang kedua. Itu tak ada nuklear. Ni tak main-main nuklear ni. Dia akan mati lagi lah banyak. Mungkin boleh cecah sampai 1 bilion. Boleh jadi. Jadi satu benda yang bagi saya sangat menakutkan lah. Sekarang ni agak menakutkan. Dan bila ekonomi dunia jatuh, maka semua pekat jatuh lah tuan-tuan. Jadi bila jatuh, pendapatan negara kita pun berkurangan. Tuan-tuan standby lah tuan-tuan. Duit mana ada tuan-tuan. Tuan-tuan ada duit standby lah tuan-tuan. Dulu-dulu orang tua kita makan ubi kayu kan. Ni boleh jadi kalau jatuh merudum ni, saya kaki tangan awam kerajaan tuan-tuan. Tapi bila-bila masa boleh hilang gaji. Kalaulah kita kena bom, kalau kita kena bom lah, dia bom dekat pusat himpunan maklumat kita, hancur kita punya sistem maklumat kita, hilang maklumat kaki tangan awam kerajaan. Betul tak? Bank mana nak duit masuk, gaji nak masuk ke mana? Kalau dia bom habis bank-bank kita tuan-tuan, habis tuan-tuan punya duit dalam akaun. Betul tak? Habis semua, nak bergerak ke mana, dia bom habis semua. Jadi data ataupun dia cyber kan, cyber attack kan, hilang maklumat kita ataupun dicuri duit melalui serangan cyber. Jadi tuan-tuan, bila-bila masa saja, tuan-tuan doalah tuan-tuan, mudah-mudahan negara ni kembali aman lah. Begitulah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita tengok muka surat 17, masalah yang ke-15. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, mengulangi sembahyang dalam waktu adakah disebut qada ataupun ada? Makna dia sembahyang tu kalau kita batalkan kemudian kita ulang balik. Contohnya kita sembahyang zuhur, tengah sembahyang zuhur tiba-tiba kita dengan sengaja batalkan. Contoh dia macam apa? Tengah sembahyang zuhur kita teringat nak makan, maka kita berhenti sembahyang, kita pergi makan. Tengah sembahyang ni berhenti sembahyang dan kita pergi makan. Ataupun kita tengah sembahyang zuhur ataupun sembahyang maghrib lah, tengah sembahyang maghrib, cerita kan, waktu maghrib kan dia cerita, orang suka tengok. Jadi cerita kita suka tengok tu dah mula, maka kita berhenti sembahyang, tak ada habis sembahyang ni, kita pergi berhenti sembahyang tengok cerita tu. Apa hukum dia? Hukum dia berdosa dan hukum dia haram. Termasuklah orang yang was-was termasuk dalam tu. Dia dah angkat takbir elok dah, Allahu Akbar, lepas tu dia dah angkat takbir Allahu Akbar, kalau belum habis lagi bau Allah, Allah tak selesai lagi. Ni kalau dah habis ni Allahu Akbar, lepas tu dia takbir lagi, betul tak? Lepas tangan dia takbir lagi, berdosa tuan-tuan. Jadi orang yang sengaja membatalkan semayang dia ni, bila dia nak semayang kali kedua tu, walaupun dalam waktu yang sama, kita panggil qada ke ada? Qada ni maksud dia ulanglah qada kan, kita kata qada semayang kan, ulang balik semayang tu. Kalau ada ni maksud dia tunai, kita buat pada waktunya. Kita buat pada waktunya. Contohnya kalau kita kalau orang tak semayang zuhur, dia tak semayang zuhur, jadi dia bangun waktu asar, betul tak? Atau di waktu asar dia nak semayang pada waktu asar, maka dia qada. Dia ulang balik semayang tu, qada, ulang balik. Baik. Apabila di luar waktunya, sekarang ni perbahasannya kalau orang dalam waktu yang sama, dia semayang zuhur, dia semayang, dia berhenti semayang dia, lepas tu dia nak semayang balik, qada ke ada? Qada ni iaitu ulang pada, bukan pada waktunya. Ada ni ulang pada waktunya. Adaan kan, kita sebut adaan kan, ada tu tunai. Qadaan maksud dia kita bayar balik. Qada, kita tunai balik benda yang kita dah lepas. Baik tuan-tuan, kita tengok. Tapi saya sebut kat tuan-tuan, kalau terdesak boleh berhenti semayang, sengaja haram. Contoh terdesak hanya kita tengah semayang, tengok anak kita main elektrik, main wire kan, takut kena elektrik, wajib kita berhenti, wajib. Ataupun kita tengah semayang, kita tengok ada budak nak jatuh parit, wajib berhenti semayang, wajib, dan tak berdosa. Kalau kita tak berhenti, kita berdosa pula. Itu dah jadi wajib. Ataupun kita tengah semayang, masjid bergoyang nak runtuh, boleh lari tuan-tuan. Yang terdesak ni semua tak apa, boleh lari. Ataupun tengah semayang, lipan bara masuk dalam kain,
Tuan-tuan berhenti ke tuan-tuan biar anu? Bahaya tu. Sekali dia ngap kacau tuan-tuan. Ya, baik. Jadi ikut keadaan. Kalau sengaja tak boleh, haram. Syekh Abu Ishaq telah menjazamkan di dalam kitab Al-Luma' dan syarahnya, ini kata seorang ulama dalam mazhab Syafi'i lah, bahawa orang yang membatalkan sembahyang dalam waktunya tanpa uzur, nampak tu? Dia tengah sembahyang zuhur saja dia batalkan. Baru rakaat kedua, berhenti dululah. Nantilah aku sembahyang lain. Nah, ataupun dia was-was, dia dah angkat takbir Allahu Akbar, betul dia angkat takbir yang kedua, dia dah batalkan dah solat dia yang tadi kan. Kemudian sembahyang dia telah batal dalam waktunya tanpa uzur. Batalkan sembahyang tanpa uzur. Kalau kentut tak apalah, kentut batal sembahyang. Ni tanpa kentut apa? Dia saja berhenti pada sembahyang dia. Hukum dia berdosa lah. Kemudian sembahyang ia semula pada waktu itu juga, dan sembahyangnya adalah ada, dan pendapat inilah menjadi pilihan Imamul Haramain dan Imam Al-Ghazali rahimahumullah pada masalah orang yang batalkan sembahyang dengan sengaja, dan pilihan Imam Al-Ghazali pada masalah orang yang sempit atasnya waktu sembahyang, dengan bahawa kuat sangkanya ia takkan hidup sampai akhir waktunya, kemudian dipati ia hidup, tidak tepat sangkaan itu, dan sembahyang itu dapat ia kerjakan dalam waktunya, maka sembahyang itu adalah qada diisi dua qadi. Macam ni tuan-tuan. Kalau ikut Imam Ghazali, ingat Imam Haramain dengan Abu Ishaq Asy-Syirazi ni, siapa yang membatalkan semayangnya, dia semayang lagi, maka adaan tunai. Nah, tunai, adaan tunai. Tapi menurut dua qadi ni, bila sebut dua qadi ni, nampak apabila diitlaqkan, itlaq ni maksudnya disebut lah. Itlaq ni maksud dia apabila disebut. Apabila disebut dua qadi dalam ilmu fiqh Syafi'i, mazhab kita lah, maka dimaksudkan ataupun dikehendaki dua qadi itu, pertama Abu Hasan Abdul Wahid bin Ismail Ar-Ruyani, ataupun kita sebut Ar-Ruyani ya tuan-tuan. Ini nama ulama besar mazhab Syafi'i, Ar-Ruyani. Yang kedua adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Jadi ingat dua orang. Bila sebut qadi dalam mazhab Syafi'i ni, bila sebut qadi ni, ada dua orang qadi besar tuan-tuan, iaitu Ar-Ruyani dengan Al-Mawardi. Ingat tu. Itulah dua qadi besar dalam mazhab kita. Dan isi hujah iaitu Imam Ghazali adalah ia tunai. Maksud dia tunai. Selagi mana dia semayang dalam waktunya tunai. Boleh tak? Selagi mana dia semayang dalam waktunya, dia adalah tunai. Bukan qada. Tapi hukum membatalkan semayang dengan sengaja, hukum dia apa? Haram. Selagi mana dalam waktunya. Yang qada ni apabila orang yang apa? Sengaja tak semayang. Betul tak? Dia tak semayang sampai masuk asar, maka dia kena qada. Semayang saja aku semayang fardu zuhur, qada kerana Allah. Betul tak? Sebab dia dah tinggal semayang tu. Tapi kalau orang yang tidur, dia tidur tak sedang, jaga-jaga habis subuh lah, qada ke ada? Ada qada. Qada ada lah. Ada dua pandangan. Ada boleh, qada boleh. Kalau kawan tu dia tidur, dia memang tak sedang langsung, sebahagian ulama kata adaan saja, tak sebut pun tak apa maknanya, bukan rukun pun. Ada qada ni bukan rukun. Kita sembahyang saja aku sembahyang fardu subuh, cukup dah. Ada qada ni sunat je sebut. Cuma perbahasan lah. Sebahagian ulama kata kalau dia memang uzur, maka adaan. Sebut itulah sembahyang tunai, sebab dia uzur, dia tidur tak sengaja. Tapi kalau dia dah jaga waktu azan, dia tidur balik, yang tu qada. Boleh, dia dengar azan dah, dia tak apa rehat atas sofa, dia jaga terus subuh, yang tu qada, pasal hang tidur balik. Ataupun orang yang tahu dia ni kalau tidur lewat mesti tak bangun esok, tapi dia tidur lewat juga, yang tu qada juga, pasal dia tahu. Boleh pasal dia tahu. Ala kulli hal, itu perbahasan lah tuan-tuan. Tuan-tuan semayang ni, tuan-tuan niat saja aku semayang fardu subuh, boleh dah tuan-tuan. Cuma qada ataupun ada, bergantung tuan-tuan. Siapa dia yang sengaja tuan-tuan, dia meninggalkan semayang pada waktunya, berdosa besar. Sengaja baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok seterusnya yang ke-16. Haram membatalkan semayang dengan sebab was-was. Haram. Kalau was-was, jangan, saya sebut dah tuan-tuan sebelum ni, jangan layan was-was.
Was-was ni hanyalah mainan syaitan. Kita tengah angkat takbir, syaitan bisik kita bukan-bukan kan. Jangan dilayan tuan-tuan. Tuan-tuan dah angkat takbir, tuan-tuan dah yakin tuan-tuan terus ya tuan-tuan. Datang was-was, abaikan. Kita baca qul a'udzu birabbin nas kan, min syarril waswasil khannas kan, nampak tak? Khannas tu, syaitan khannas tu menyebabkan kita was-was. Was-was ni pada syaitan, Quran sebut. Kenapa kita layan? Jangan layan was-was. Nah. Kebanyakan orang was-was, nampak dia sebut. Apabila bertakbiratul ihram, ia diganggu daripada was-was dengan was-was tentang kesahihannya, maka dengan sebab demikian keluarlah ia daripada semayangnya dengan memberi salam. Ada orang dia bagi salam. Adalah tuan-tuan. Dia angkat takbir, dia was-was, dia bagi salam. Mana boleh tuan-tuan. Tapi dulu ada orang buat, ada setengah orang dia buat, dia bagi salam. Kemudian bertakbiratul ihram ia pula kali yang kedua, maka berdosa ia. Berdosa. Nampak? Hukum dia berdosa. Jangan layan was-was. Tapi ada je kita tengok kan. Kalau dia angkat takbir tak selesai, tak apa, Allah, Allah, tak jadi lagi. Ni dah Allahu Akbar. Yang dah sempurna tu. Dia batalkan haram. Nah, kalau dia Allah, Allah was-was, dia tak haram tapi makruh. Tapi kalau dia duduk Allah, Allah ganggu orang sebelah, haram. Kan ada was-was sampai orang ganggu orang kan, itu haram. Baik. Ia maka berdosa ia hukumnya setiap kali ia mengulangi takbir ihramnya kerana sembahyang yang pertama itu tidak sah, maka tidaklah perlu bagi keluar daripadanya itu dengan memberi salam. Jadi tak perlu tiap kali diulang maka berdosa dia. Tiap kali diulang maka berdosa dia. Dan berdosa lagi apabila dia bagi salam. Buat apa bagi salam? Tak, sebab dia dah batalkan sembahyang dia kan. Dia dah batalkan sembahyang dia. Kenapa bagi salam? Mana ada salam masa tu? Baik. Dan mengerjakan dengan ibadah fasid pada bukan tempatnya adalah haram. Haram hukumnya kita buat ibadah pada bukan tempat dia. Dia angkat takbir Allahu Akbar, dia rasa was-was, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang buat tuan-tuan. Ada nah. Kita tak pernah tengok tapi ada orang buat itu. Tu dia angkat takbir lagi. Tiap kali dibuat haram. Mana ada salam tuan-tuan? Tak ada salam. Salam ni nanti, tahiyat akhir nanti tuan-tuan. Dan mengerjakan dengan ibadah fasik pada bukan tempatnya lah haram. Dan jika sekiranya sembahyang itu sah, maka haramnya atasnya memutuskannya bersalahan bagi Imam Ar-Rahmain, Imamul Haramain dan Al-Ghazali. Ni khilaf tuan-tuan. Ni pandangan Imam Ghazali dengan Imam Haramain. Maka kedua-duanya berdapat harus memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas lagi. Dan pendapat ini wajib dikhususkan lain daripada sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, ikut pandangan mazhab Syafi'i yang kita pegang, qaul yang muktamad yang kita pegang lah tuan-tuan. Nanti dia akan dimuktamadkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami dengan Syekh Ramli. Yang muktamadnya sembahyang tak boleh dibatalkan. Batalkan dengan sengaja haram. Pandangan ada pun pandangan dua orang imam, Imam Ghazali dengan Imam Haramain. Imam Haramain itu guru pada Imam Ghazali, dia kata harus. Pandangan ni kita sebut je tuan-tuan, tapi bukan menjadi pegangan di dalam mazhab. Boleh lah. Ini pegangan peribadi dua orang tokoh ni lah. Dua orang tokoh dalam mazhab kita, tapi ini pandangan peribadi bukan pandangan mazhab. Memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas lagi, dan pendapat ini wajib dikhususkan lain daripada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak boleh lah. Dan Jumaat tak boleh kita batalkan. Batalkan haram. Mana boleh batalkan? Wajib kan sembahyang Jumaat. Kalau ikut pendapat ni lah. Tapi kalau ikut pegangan mazhab, sembahyang wajib semua tak boleh dibatalkan. Haram. Adapun sembahyang Jumaat, maka keluar daripadanya haram hukumnya dengan setiap hal kerana wajib berjemaah padanya. Dan mengikut kau pendapat yang asah, jika bertakbiratul ihram seorang dengan sembahyang kemudian ia memutuskan yang batal, maka jadilah fasik, makruh bagi seorang sembahyang di belakangnya. Inilah pendapat yang asah. Asah ni yang paling tepat, dan pendapat inilah yang dipegang di dalam mazhab. Boleh lah. Makna dia siapa yang membatalkan sembahyangnya dengan sengaja, maka hukum dia berdosa, maka dia telah menjadi fasik. Fasik. Sebab apa? Tengah sembah Allah dibatalkan. Dosa tuan-tuan. Tengah sembah Allah ni batalkan. Kita duduk tengah bercakap dengan orang, kita belah. Betul tak? Tengah bercakap dengan mak pak, kita belah tuan-tuan. Tengah bermunajat dengan Allah, tiba-tiba kita batalkan kerana layanan, kita layan syaitan was-was. Ataupun kerana hal-hal dunia, kita meninggalkan munajat dengan Allah. Ini berdosa. Inilah pendapat yang paling tepat, inilah pegangan yang dipegang tuan-tuan. Boleh dikatakan majoriti ulama tuan-tuan.
Tak boleh batalkan semayang dengan sengaja. Malah bukan sekadar haram, dia jadi fasik. Ini orang yang buruk tuan-tuan. Fasik. Dan kita makruh semayang di belakangnya. Makruh. Kalau kita tengok orang angkat takbir Allahu Akbar, lepas tu dia batal, dia angkat lagi kan, makruh jadi imam. Makruh ni boleh je kita semayang, tapi kurang pahala tuan-tuan ikut dia. Kurang pahala. Cumanya tuan-tuan, semayang Jumaat ni tadi disebutkan lain, ada pun semayang Jumaat maka keluar banyak haram hukumnya. Dengan setiap hal haram hukumnya, kita keluar pada semayang, kita batalkan semayang Jumaat tu kerana wajib berjemaah padanya. Akan tetapi yang kena jelas sikit tuan-tuan, maksud dia haram di sini tuan-tuan pada rakaat yang pertama. Boleh lah, sebab rakaat yang kita wajib Jumaat. Wajib Jumaat, sekurang-kurangnya kita mendapat satu rakaat. Boleh lah, satu rakaat wajib Jumaat. Wajib kita Jumaat. Kalau contohnya kita dengar khutbah, kemudian sakit perut, pergi tandas. Imam semayang, kita duduk dalam tandas, semayang Jumaat ni, tengah semayang Jumaat ni, imam rokok, tidak, kita tak sempat nak dapat rakaat yang pertama tu. Jadi kita keluar tandas, kita pun ambil semayang, kita masuk balik semayang pada rakaat yang kedua semayang Jumaat. Bila imam bagi salam, kita kena tambah satu. Tapi jarang kan. Kalau tuan-tuan buat, orang pelik tengok, apa ni masbuk semayang Jumaat. Tapi benda tu biasa tuan-tuan, boleh berlaku lah. Saya pun pernah berlaku tuan-tuan, jarang lah, tapi saya pernah aja. Kita pergi tandas, nak buat mana kan, sakit perut, dah nak keluar pun susah, orang ramai. Jadi kita kita kena tambah. Okey, bila bagi salam kena tambah lagi tambah lagi satu. Tapi betul lah, tambah lagi satu. Niat semayang Jumaat. Niat semayang Jumaat lah. Bila imam bagi salam, tambah lagi satu. Katakanlah kita duduk dalam tandas lama, imam naik rakaat pertama, kita tak dapat. Imam naik rakaat yang kedua, kita terlepas juga rakaat kedua. Kita ambil semayang apa semua, mai-mai imam dah tengah tahiyat akhir, ataupun tengah iktidal ke rakaat kedua kan, ataupun tengah sujud rakaat kedua ke, kita tak dapat rakaat. Lainlah kita dapat rukuk dengan imam kan, tak apalah. Jadi kita semayang tu tuan-tuan, bila imam bagi salam, kita kena tambah 2 ke 4? Niat zuhur ke niat Jumaat? Niat zuhur ke niat Jumaat? Jumaat ada ke 4? Niat zuhur ke Jumaat? Niat Jumaat lah. Niat kena ikut imam. Niat Jumaat tambah 4. Jangan niat zuhur pula, niat Jumaat lah. Niat tetap Jumaat, cumanya imam bagi salam, kita tambah 4. Tapi kalau tuan-tuan buat macam tu, orang pelik, betul tak kan? Apa Jumaat 4? Tapi kadang-kadang jadi, betul tak? Kadang-kadang jadi. Itu kena mengaji lah tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan, kalau ditakdirkan saya pernah sebutkan tuan-tuan, imam lupa. Pernah jadi kan? Pernah jadi. Saya pernah sebut tuan-tuan dulu kan, pada rakaat yang kedua imam sujud sekali. Imam sujud sekali. Ini pernah jadilah masa saya semayang tu. Imam diturun pada i'tidal, dia terus sujud, dia sujud sekali je. Lepas tu dia duduk tahiyat akhir terus. Tahiyat awal pun tak duduk antara sujud tak ada, sujud kedua pun tak ada, terus tahiyat akhir. Semua orang ikut tuan-tuan, tak ada siapa teguk. Saya duduk hujung sana tuan-tuan, jauh. Maka semua orang pakat semayang sujud sekali tuan-tuan. Imam bagi salam, semua orang pakat balik. Lama lah tuan-tuan kejadian ni. Orang aluk puzu tuan-tuan masa tu. Orang aluk puzu, syok hari ni semayang sujud sekali ya. Imam bagi salam, lari balik semua. Dah imam habis bagi salam, barulah ada orang tegur ustaz. Orang tegur imam tu. Dia kata, imam tadi imam sujud sekali ya. Maka adalah ustaz yang mengajar. Kan sebelum Jumaat ada ustaz mengajar. Betul tak kan ustaz? Ustaz tu kata, ustaz tu ambil mic. Yang peliknya kenapa ustaz tu tak tegur masa semayang? Itu yang leceh sikit kita ni tuan-tuan. Betul tak? Kurang lah tuan-tuan.
Bukan begitu tegak lah masa semayang. Betul tak tuan-tuan? Bukan tegak lepas habis semayang. Jadi dah habis semayang dah pun lupa, ni bukan salah imam tu, lupa biasalah tuan-tuan. Betul tak kan? Kita manusia. Bukanlah aib bagi imam tu. Imam tu semayang okey je selalu. Dia semayang betul-betul tak lupa pun. Tapi hari tu mungkinlah dia penat ke, ada urusan dalam fikiran dia ke yang terganggu kan. Dia tu lupa. Bukanlah aib pun. Tapi kalau tiap-tiap kali semayang sujud sekali, itu pelik lah tuan-tuan. Ini sekali je berlaku. Dah habis salam, baru ustaz tu ambil mic. Tuan-tuan, kita kena semayang lain. Tadi semayang sujud sekali. Ustaz tu duduk belakang imam tu, dia tak tengok. Bagi salam baru dia tengok. Lah. Maka pakat semayang lah Jumaat lagi sekali. Tu pun tak ramai. Pasal apa? Orang alap pungsu pakat balik habis. Hui, Jumaat sujud sekali kali ni. Pakat syok dia buat tuan-tuan. Semayang cepat. Semua pakat balik. Semayang pun tinggal sikit tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Masa tu saya ada. Bila imam, patutnya kita tegak lah. Betul tak kan? Imam sujud, dia tegak. Tapi kalau kita duduk jauh, imam tak tegak, kita kena sujud. Betul tak? Kita kena sujud. Sujud, pasal apa sujud? Tunggu imam dalam sujud, kok-kok dia ingat. Ataupun kita niat mufaraqah. Tak niat mufaraqah? Kita boleh niat mufaraqah dah, sebab kita dah dapat satu rakaat dengan imam. Boleh lah. Kita sembahyang Jumaat, sampai rakaat yang kedua, kita niat mufaraqah. Lepas tu kita sembahyang seorang-seorang, habis belah. Sah Jumaat. Sebab kita dah dapat satu rakaat Jumaat dengan imam. Itulah yang saya buat. Niat mufaraqah, betul tak? Kita mufaraqah dengan imam. Bila saya niat mufaraqah dengan imam, saya teruskan sembahyang saya bagi salam, saya pun balik. Tapi orang alap bungsu yang lain sujud sekali ya. Jadi tuan-tuan, bila ustaz tu buat Jumaat lagi sekali, sah ke tak sah? Tak sah juga. Sebab apa? Sebab apa tak sah? Sebab dah jauh dengan khutbah. Khutbah dia tak boleh jauh dengan semayang. Dia mula-mula dah khutbah, lepas tu semayang tu batal. Bila semayang tu batal, mana boleh buat semayang lagi sekali? Dah diselangi antara khutbah yang awal tadi tu, telah diselangi dengan semayang yang batal. Kalau nak buat Jumaat juga, kena buat khutbah balik. Tapi tak payahlah panjang, buat pendek sudahlah. Khutbah ni tak perlu panjang pun, betul tak? Saya khutbah selalunya, saya kalau tengok poin yang tak penting, saya potong aja. Bukan pasal apa, saya tahu lah macam tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan dengar khutbah, tuan-tuan larat agak panjang-panjang tuan-tuan? Larat ke tak larat? Kalau panjang tuan-tuan. Kau tuan-tuan mengantuk? Tak larat kan? Saya tahulah, saya macam tuan-tuan. Saya balik kerja tuan-tuan, kalau khatib tu panjang khutbah, dia penat tuan-tuan. Saya kat masjid tinggi ada satu imam tu. Bagus dia banyak hafal pepatah Banjar tuan-tuan. Tuan-tuan hafal pepatah Banjar? Banjar ni banyak kosakata dia tuan-tuan. Tapi saya tak pasti lah dia keluar ke, alai ke, matapura ke, tak pasti tuan-tuan. Tuan-tuan ni alai ke, matapura ke apa? Sini. Keluar no? Keluar dia dah campur sikit lah. Betul tak kan? Dia alai ni pure lah tuan-tuan. Keluar dia campur Melayu lah. Jadi tuan-tuan, tapi bagusnya tu imam ni, khutbah dia memang panjang. Panjang sungguh. Pasal apa dia panjang? Yang khutbah negeri tu, dia tambah lagi khutbah dia. Punya banyak. Seperti mana kata pepatah Banjar, banyak tuan-tuan. Saya ingat lagi, kalau dia khutbah tuan-tuan, memang tidur malah ada tu imam tu. Dia punya banyak, kita bawa balik sekolah tuan-tuan. Baguslah tuan-tuan, dia memberi pepatah Banjar tu. Tapi waktu dalam khutbah ni kurang sesuai kot. Jadi memang panjang tuan-tuan. Saya duduk Selangor antara negeri yang khutbah panjang. Saya habis Selangor. Kan sebelum Covid dah, khutbah panjang Selangor. Perak sederhana. Kelantan paling pendek. Kelantan tak panjang. Pendek tuan-tuan. Jadi khutbah ni tak disyaratkan panjang. Yang penting ada nasihat. Yang penting khutbah pertama tu sebut apa? Alhamdulillah. Betul tak? Alhamdulillah lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi. Ittaqullah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah. 3 rukun selesai. Ayat Quran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Dengan apa? Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang Esa.
kita mestilah mengesahkan Allah, jangan melakukan syirik, hendaklah kita beramal dengan ikhlas, kerana ikhlas itu penentu amalan kita diterima ataupun tidak. Wahai orang muslimin, tidak, sikit je. Jagalah amalan kita, jauhilah riak dan syirik kecil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Tidak, sekejap, pendek ya. Cukup ah. Yang penting ada ni rakaat khutbah kedua pun sama. Mesti ada alhamdulillah, mesti ada Allahumma salli ala Muhammad, mesti ada ittaqullah. Boleh lah, itu dia. Kemudian innallaha malaikatahu, innallaha malaikatahu tu pun bukan rukun pun. Tapi kena ada satu ayat Quran tak, kalau tuan-tuan tak boleh baca, ada innallaha malaikatahu yusallun ala nabiyyan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian kena ada doa pada orang Islam. Betul tak? Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Habis. Lima. Mula-mula alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah. Ayat Quran, doa bagi orang Islam. Ya. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Habis, selesai. Ada pun yang apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Yang tu tak, bukan rukun. Boleh Fadhkurullaha yadhkurkum. Tidak. Washkuru macam mana ayat dia? Wazkur izkurullah yadhkurkum washkuru li an'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasna'un. Itu bukan rukun. Boleh tapi yang penting tuan ingat 5 tu je. Buat khutbah pendek jadi 5 minit cukup. Betul, 5 minit cukup. Betul, 5 minit cukup. Betul semayang. Maka depa pun buat semayang Orang pelik. Tapi pelik pun boleh juga nak buat panjang tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dah talakat tadi dah khutbah dah. Betul tak? Buat pendek ya tuan-tuan, bagi dia orang pelik pasal orang tak tahu. Tapi bila kita buat orang tahu. Betul tak kan? Mula-mula pelik, udah kita bagi tahu dia tak pelik lah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila ustaz tu buat lagi sekali, batal lagi sekali. Betul tak? Batal 2 kali batal. Yang pertama batal pasal sujud sekali. Yang kedua pasal buat Jumaat khutbah dah jauh. Telah diselangi dengan khutbah yang jauh kan. Antara khutbah dengan semayang telah diselangi dengan semayang yang batal. Kan panjang tu. Hatta kita lepas khutbah kena mualah dia panggil. Terus semayang. Tak boleh lepas khutbah tak larat. Kita minum kopi dulu tu. Nanti kena buat khutbah lain. Minum kopi saja 5 minit. Betul tak kan? Tadi semayang batal tu lagi banyak. Betul tak? Lagi banyak semayang yang batal. Minum kopi isap pun tak boleh. Apatah lagi kita diselangi dengan semayang yang batal. Maka batal, dua-dua batal. Tapi itulah saya nak buat lagu mana tuan-tuan. Sepatutnya buat zuhur lah semua. Betul tak? Yang penting satu je, kita ni kenalah nasihat. Kalau kita ingat nasihat betul-betul, betul tak? Nasihatlah belakang imam, kesian kat imam. Betul tak? Imam semayang okey sekali je dia lupa. Apa salahnya kan? Teguklah imam kan. Teguk subhanallah. Ada satu masjid, kadang-kadang ustaz silap. Dia bukan tegur, dia tahu. Ustaz silap. Dia ada aja yang imam tu. Macam mana? Dia sujud, dia duduk antara 2 sujud. Bila dia sujud, dia duduk tak akhir kan? Kita subhanallah. Macam mana? Dia bangun, dia pening. Tak, masa dia bangun, jangan bangun, duduk. Bila kita duduk, kita tengok lagi, bagi dia tahu. Boleh relin. Boleh je dia relin sikit. Tapi tak payahlah teruk sangat. Teruk sangat. Relin sikit. Boleh. Dia paling macam ni tak batal. Dia boleh relin. Oh, dia faham. Tengok relin je lah. Kalau naik terus, katakan dia naik. Jangan bangun, tengok lagi. Subhanallah. Katakan dia blur macam mana? Blur. Kita dah tengok. Biasanya orang tahulah. Betul tak kan? Mesti sujud sekali kan. Tapi katakan dia blur, dia tak tahu apa. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat tuan-tuan? Kita boleh mufaraqah. Kalau orang tahu mufaraqah lah. Kita mufaraqah. Kita boleh mufaraqah. Kita habis Jumaat. Habis Jumaat kita. Betul tak? Kita mufaraqah. Habis Jumaat. Imam kena buat zuhur.
Nak bantu dia. Dia kalau imam macam tu memang kena mufaraqah, sama ada kita mufaraqah ataupun ada pengganti dia. Naik berganti. Imam kalau naik berganti dia kena tolak, dia kena tahulah. Contoh ada masa imam tak tahu. Contoh masa imam sembahyang, kat baju imam ni dia tak cicak. Imam mana nampak? Ataupun tapak kaki dia. Makmum lain semua tak tahu. Kalau yang sembahyang Jumaat tadi tak apa, makmum semua tahu. Betul tak kan? Bila dah tengok dia buat tak tahu, kita mufaraqah. Itu penting ilmu tu. Kita mufaraqah semua. Kita teruskan sembahyang pergi ke imam. Nanti imam macam mana? Imam buat zuhur. Tapi isu yang lagi rumit, kalau kita sembahyang, kita seorang je nampak tek cicak kat kaki imam, orang lain tak nampak. Ataupun ada 2-3 orang jemaah nampak. Nampak lagu mana? Jemaah lain tak nampak. Biar. Bukan. Tuan-tuan sebut subhanallah, mana dia tahu? Subhanallah. Dia buat salah apa? Dia tak nampak tek cicak. Ya. Sama ada kita mufaraqah, kalau Jumaat kena buat macam itulah. Di sebelah imam. Kalau sembahyang biasa tak apa, kita mufaraqah jelah. Kita mufaraqah, sembahyang jemaah lain semua sah pasal dia tak tahu. Dia tak tahu. Adapun yang imam tadi tu kita bagi tahu kaki imam ada najis. Jadi imam kena ulang balik sembahyang. Nah, kalau Jumaat penting ni. Penting Jumaat kalau kita biar pun sah juga yang lain sebab dia tak tahu. Boleh lah, kita tak tahu. Kita kena mufaraqah. Tapi kalau kita tengok pada rakaat pertama tu kita dah nampak kita kena buat zuhur, betul tak? Batal sembahyang imam. Kita kena buat 4. Pasal kita nampak. Tapi tuan-tuan, cara penyelesaian yang makmum kena berdiri di tepi imam. Sebab tu orang belakang imam ni kena ada ilmu juga. Dia duduk belakang imam ni, tengok dia seorang nampak atau orang nampak, dia kena pergi duduk di tepi imam. Dan imam apabila ada makmum di tepi dia, maka dia sepatutnya lah berhenti daripada sembahyang. Keluar batalkan sembahyang. Maksud dia sembahyang dia ada something. Mungkin belakang baju dia ada najis, tapak kaki dia ada najis, duduk saja. Tapi kalau duduk tepi imam buat tak tahu, ini imam. Susah tuan-tuan. Sebab apa susah? Sebab kita sembahyang sekarang pakai mic. Tidak kan? Takkan kita nak pergi ambil mic kot imam? Tidak kan? Dengan tak malu itu suara tangan. Mau imam siku nanti. Kenapa nak ambil mic aku? Tuan-tuan, boleh? Jadi tuan-tuan nak ceritanya tuan-tuan, kalau imam faham boleh lah. Patutnya imam faham lah. Kalau dah ada makmum kat tepi, makna dia tahu dah sembahyang dia batal. Cabut mic bagi kat imam tu. Boleh lah? Ataupun kita bagi je imam tu. Boleh tak kawan tu bagi mic kita pakai ke tak boleh? Tengah sembahyang boleh je ambil pakai. Ambil cucuk pakai, tak boleh lah tangan. Tak perlulah macam robot tu. Ada orang dia macam robot. Tak perlulah macam robot. Dia kiranya sekali kita ambil 1 2 1 baru 2, betul tak kan? 1 2 jari tak kira. Ni gerakan kecil. Betul tak? Kita kepit ni tak dikira. Ni gerakan anggota kecil. Kepit. Betul tak? Kita kepit berhenti saat, letak balik tangan. Boleh lah. Ada orang kadang macam robot tuan-tuan, saya tengok. Dia punya takut batal sembahyang sampai ada. Dia macam tu. Nak tutup Swiss. Macam robot nak kira gerakan tu. Ada macam contohnya bila batalkan sembahyang kan. Dululah sembahyang kita sembahyang jarak dah. Kan datang ni kot kita sembahyang rapat kot lah, ni Covid pun dah tak kuat dah tuan-tuan. Sembahyang jarak kan. Ada orang batal. Kalau seorang batal tuan-tuan, siapa ganti? Katakan ada seorang batal, maka dia pun keluar. Keluar macam mana tuan-tuan? Kalau terus je dah. Kalau kita duduk tengah, kita batal terkentut. Ni makmum ramai ni. Makmum ramai. Nak keluar macam mana? Mayang malu nak keluar. Balik nanti kotor mana? Boleh haram. Mana boleh semayang dalam keadaan kita berhadas, dosa. Tapi saya ada je jumpa seorang ustaz, dia kata tak apa semayang je. Mana boleh berdosa tuan-tuan. Ada ustaz sebut. Sahabat saya juga dia kata imam kalau batal semayang je, bagi makmum semua sah. Mana boleh? Dah batal mana boleh semayang? Mana boleh semayang dalam keadaan kita berhadas? Salah. Jadi nak keluar, kita nak doa selamat ni, macam mana nak keluar tuan-tuan? Kalau batal kat depan.
Kita keluar ke depan. Kalau depan tak ada jalan? Ha? Keluar ke depan nak keluar ke mana? Oh, ni boleh keluar ke pintu ni. Pusing. Kalau masjid tak ada pintu, banyak masjid tak ada pintu. Tak, banyak masjid tak ada pintu. Ni masjid tuan-tuan kira bagus lah ada pintu. Kalau tak ada pintu? Ha? Tunggu berdiri. Tuan-tuan, tak boleh lalu di depan orang semayang. Haram. Jadi kalau kita batal, bukan kita lalu depan orang. Ramai orang buat macam tu. Nah, dia batal, dia jalan depan orang. Tak boleh, berdosa. Bila kita batal, kita kena tembus kat tepi. Maksudnya kita daripada sini, kita bila nampak ada orang lalu, kita kena rapatkan badan kita. Kan sebelah ni, rapat ke sini. Boleh nah, bagi laluan pada dia. Ya, tapi masalahnya banyak orang tak tahu. Betul tak? Bila orang nak jalan, dia buat tak tahu. Kusyuk. Mana kusyuk? Mana dia nampak kawan tu, dia buat kusyuk. Dia buat tak tahu. Dia tak bagi, dia tak tahu. Bukan, dia bila tahu orang nak keluar, kita kena, badan kita rapatkan. Yang kawan ni rapat ke sebelah ni, kawan ni rapat ke sana. Jadi kawan boleh laluan lah. Dia keluar tanpa dia lalu depan orang. Itu cara keluar lah. Tapi biasanya tak dapat. Betul tak? Biasanya susah. Sepatutnya begitu tuan-tuan. Kalau kawan tu tak bagi macam mana? Boleh je kita pegang bahu dia, tolak. Tapi kalau buat tak tahu, susah tuan-tuan. Boleh tak lalu depan orang semayang ke tak boleh? Depan orang semayang kalau sengaja haram. Tapi kalau kita dah terdesak, boleh lah. Dalam keadaan macam tu kan, terdesak, takkan kita nak semayang. Tapi kalau boleh, tembus dulu, potong dulu, potong tengah dulu. Kalau orang faham tak apa, potong tengah straight. Kita biasanya potong tengah ke belakang, bukan lalu depan orang. Tapi kalau dia tak bagi laluan, tak buat macam mana kan, terdesak, boleh saja kita keluar. Terkenal pula kita nak terkencin ke apa tuan-tuan. Betul tak? Orang tak bagi, tak nak kencin dalam masjid pun. Jadi boleh saja kita lalu pasal kita dah dalam keadaan terdesak kan. Setengah masjid tak apa, keluar ke situ lah. Lalu depan orang je lah buat macam mana kan. Ya, ada apa? Dia bersujud, kita berjalan. Tapi dia bangun, masuk ulang kain kita lah. Kacau juga tu. Sebab kita tengah lompat-lompat, kita tengah kerana panjang, sagi orang angkat-angkat dalam kain kita. Betul, boleh jadi. Boleh jadi. Sungguh boleh jadi. Saya pernah je tengok orang masuk dalam kain orang. Saya pernah tengok. Dalam jubah pun saya pernah. Jaga-jaga. Kita duk syok kan. Ada setengah orang ni, dia jenis bila imam Allah yang diangkat tu ada. Patutnya Allahu Akbar, imam Allahu Akbar baru angkat. Ada setengah orang dia imam Allah, dia punya laju naik. Peluang nak masuk dalam kain tu tinggilah. Boleh tak? Jadi sebenarnya untuk langkah dalam sembahyang tak boleh. Kita tak boleh langkah orang dalam, dia kalau dalam kita langkahkan orang sembahyang tengah duduk Jumaat kan, langkah bahu ni kan, kalau ganggu boleh jadi haram. Kalau tak ganggu makruh kita langkah orang. Makruh. Jadi tak boleh lah tuan-tuan langkah masa dia sujud tu. Kita langkah orang kan. Baik. Okey tuan-tuan, kita nak doa selamat tuan-tuan. Akan datang insya-Allah kita sambung di yang ke-17. Yang ke-17 betul ya. A'udzubillahi as-sami' ila hadati sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila arwahi abaina wa masyayikhina syai'un lahumul fatihah. A'udzubillahi